Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Tan Sri Yang Bertuah, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sejak akhir ini tindakan dan gerakan kumpulan militan Daulah Islamiyah atau dalam bahasa Inggerisnya Islamic State semakin agresif hingga sanggup merancang untuk melakukan beberapa serangan di beberapa sasaran di negara ini. Walaupun telah ada undang-undang baru yang digubal dan mereka sedar akan kewujudannya, namun mereka masih berani untuk mengatur gerak bagi melancarkan serangan terhadap lokasi atau tempat-tempat strategik di negara ini. Perkara ini diperolehi berdasarkan maklumat risikan yang telah dijalankan oleh pihak polis ke atas individu-individu yang terlibat serta tertangkapnya 2 hari sudah tambahan 12 individu yang telah merancang untuk melakukan ujian bom buatan sendiri. Tan Sri Yang Bertuah, demi menjaga masa depan negara, saya memberi jaminan sepenuhnya bahawa pihak polis akan menjalankan siasatan yang terperinci sehingga ke akar umbi untuk memastikan bahawa negara ini bebas sepenuhnya daripada ancaman gerakan militer ini, insyaAllah. Seperti yang kita ketahui, Dewan Negara telah pun meluluskan rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan 2015 pada 23 hari bulan yang lalu, dan saya ingin mengucapkan syabas, tahniah dan syukur kepada Tan Sri Yang Bertuah dan timbalan-timbalan Yang Bertuah dan ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan tidak kurang hebatnya berbanding dengan ahli-ahli Dewan Rakyat, kerana ahli-ahli yang berhormat juga telah membahaskannya selama 9 jam 9 minit sebelum ianya diluluskan. Ini merupakan satu kehebatan baru Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi. Kita mengetahui bahawa rang undang-undang tersebut adalah merupakan pilihan terakhir yang boleh dilakukan oleh kerajaan di samping undang-undang lain yang telah sedia dilaksanakan. Kerajaan amat yakin bahawa pelaksanaan POTA mampu menangani ancaman yang dicetuskan oleh kumpulan berkenaan. Kerajaan juga telah mengambil langkah proaktif dengan membuat pindaan selari terhadap beberapa undang-undang sedia ada sebagai usaha untuk memperkasakannya. Antaranya adalah Akta Pencegahan Jenayah yang telah dipinda, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012 yang telah dipinda, dan Kanun Keseksaan. Kesemua undang-undang ini telah pun diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, dan bagi pihak kerajaan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini dan terutamanya kepada mereka yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan yang diadakan. Terima kasih. Tan Sri Yang Bertuah. Saya juga mengambil kesempatan ini kepada Yang Berhormat, saya mengucapkan tahniah, terima kasih kepada kedatangan sendiri Yang Berhormat untuk menjawab soalan di Dewan kita Yang Mulia ini. Sekarang saya persilakan soal tambah seterusnya Datin Rahimah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Menteri yang menjawab dengan begitu kemas dan terperinci sekali. Kita terkebelakang dari negara-negara jiran seperti Singapura dan Indonesia dalam menangani keganasan baik dari segi perundangan dan penguatkuasaan. Soalan tambahan saya, adakah Menteri berpuas hati dengan organisasi anti keganasan negara dari segi pentadbiran, pengurusan, kaki tangan dan peralatan? Dan keduanya, apakah perancangan pihak kementerian membentuk pasukan anti keganasan yang cekap dan berwibawa? Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Bertuah, ini suatu soalan yang cukup hebat.
ada potensi untuk naik. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri Ketua, saya sanggup meninggalkan Matang Pauh walaupun saya diberikan amanah untuk bersama-sama dengan jentera di sana demi menghormati permintaan ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Tidak mudah di Matang Pauh. Ini lagi daripada soal asal. Tetapi saya yakin faiza azamta fatakan Allah. Kalau kita berusaha, insya-Allah Allah Ta'ala akan memabulkan doa kita. Tan Sri Yang Ketua, kita lihat bahawa kesiapsiagaan negara kita dari segi lakukan pembenterasan kepada kegiatan keganasan ini telah berjalan begitu lama. Ini terbukti daripada beberapa undang-undang yang telah dibuat lebih awal. Terutamanya ketika itu apabila ordinans darurat telah diperkenalkan dan dipinda beberapa kali dan kini telah dihapuskan. Artinya telah ada usaha dan kita tidak kurang daripada negara yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Sebenarnya kita lebih advance daripada mereka. Jangan kita sering memuji negara lain tu, negara jiran, sedangkan mereka mengikut template kita, undang-undang kita, kerana kita menghadapi masalah lebih dulu. Selepas itu, ketika itu kita juga ada ISA, tapi kita juga telah batalkannya. Kita juga ada RR ataupun resident dengan izin, undang-undang kediaman terhad. Malah kita ada undang-undang lain seperti akta langkah-langkah pencegahan, SOSMA, dan akta yang lain yang berkaitan. Di dalam hal ini, apa yang kita telah perkenalkan ialah melakukan pembentangan, perbahasan dan meluluskan akta pencegahan. Artinya langkah-langkah punitif telah dilakukan. Manakala langkah-langkah preventif sedang dijalankan. Ini adalah bagi merelevankan situasi yang kita hadapi sekarang dengan undang-undang yang baru ini. Sistem permahkamahan memerlukan saksi-saksi yang sanggup ke hadapan untuk memberikan keterangan. Begitu juga bahan-bahan bukti yang kukuh sebelum pendakwaan dilakukan. Itu undang-undang punitif, undang-undang penghukuman. Manakala undang-undang preventif atau pencegahan adalah melihat kepada aspek bagaimana sesuatu peristiwa itu harus dicegah. Saya ingin minta izin prevention is better than cure. Artinya pencegahan lebih baik daripada pengubatan. Di dalam hal ini, undang-undang punitif yang sedia ada sebelum ini tidak ada cakupan mengenai apakah langkah-langkah pencegahan yang mahu dilakukan. Ini termasuk penggunaan kepada saluran media baru, khususnya media atas talian ataupun social media. Dan di dalam sistem pelaksanaan pada undang-undang pencegahan, pemantauan dilakukan terhadap semua maklumat melalui semua saluran komunikasi atas talian ini. Saya ambil contoh, kalau nama orang itu Ismail Sabri, tidak kena dengan seorang menteri. Kalau nama ringkasnya AS, Ismail Sabri, dia akan masuk dalam sistem. Tetapi kita bukan menginayai seseorang yang nama Ismail Sabri itu. Kita lihat apakah konten kepada telegramnya, WhatsApp-nya, MMS-nya atau SMS-nya dan lain-lain bahan. Jadi jangan fikir bahawa peralatan kita tidak canggih. Yang berhormat senator, kita canggih. Dan jangan memuji pihak lain, sedangkan pegawai polis kita adalah antara yang terbaik di rantau ASEAN ini. Sekurang-kurangnya insya-Allah. Dan ini kita lakukan kerana latihan, pendekatan dari segi penyelesaian permasalahan. Dan saya ingin memberitahu, semalam saya bertemu dengan Pesuruhjaya British, bahawa beliau mengakui pengalaman yang telah kita alami dari segi pemulihan, re-radicalization dengan izin.
terhadap mereka yang menjadi pengganas. Dulu kita menahan beberapa orang yang terlibat dalam JI, Jemaah Islamiah. Ada yang terlibat dalam KMM, Kumpulan Militan Malaysia. Dan ketika itu mereka cuba dipulihkan di Pusat Tahanan Kemunting. Tetapi apabila ASA telah tidak ada lagi, mereka telah dipindahkan di bawah SOSMA. Apa yang berlaku? Saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini. Tokoh itu, kalau sesuai dipanggil tokoh, telah mempengaruhi banduan-banduan yang lain untuk menjadi pengikut ketika beliau dalam tahanan di penjara. Bukan sekadar itu, 7 orang warder telah dipengaruhi oleh orang itu dan jadi pengikutnya. Dengan harapan apabila orang ini nanti keluar daripada penjara, pengikut-pengikutnya telah direkrut di dalam penjara. Kalau ada di kalangan mana-mana tokoh di Dewan Yang Mulia itu atau tempat lain mengatakan, mana dia hak asasi manusia kepada orang-orang yang dituduh ini? Saya ingin bertanya balik. Mana hak asasi manusia kepada orang yang menjadi mangsa? Mana dia? Mana dia pejuang-pejuang hak asasi manusia? Sama ada mereka itu individu sebagai pengamal media, pengamal perundangan, ataupun pemimpin NGO, ataupun pemimpin organisasi. Sudah tergantuk, baru tengadah. Adakah itu yang mahu kita saksikan? Lantas pencegahan harus dilakukan. Dan undang-undang kotak ini amat penting. Peralatan, kita akui bahawa negara-negara maju lebih canggih peralatannya, tetapi jangan pernah menggendahkan peralatan dan aset-aset yang ada pada Polis Diraja Malaysia. InsyaAllah kita akan lakukan. Dengan tidak berniat untuk riak jauh daripada takabur, insyaAllah saya menaruh penuh keyakinan kepada pihak PDRM, terutamanya unit anti keganasan di Bukit Aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Silakan Yang Hormat Dato' Dr. Ashraf. Terima kasih Tan Sri Petua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana memberikan jawapan yang begitu tuntas dan komprehensif. Saya ingin bertanya, kerana hari ini kalau kita bercakap soal militan IS, kalau kita melihat dalam media sosial, komentar-komentar yang diberikan pada video-video yang diupload dengan izin oleh pihak IS ini, di kalangan anak-anak muda cukup menggerunkan. Mereka seolah-olah merasakan bahawa ini adalah perjuangan yang suci dan mulia. Saya nak tahu daripada Kementerian Dalam Negeri sama ada apakah di sana ada mekanisme untuk bertindak ataupun perisikan kepada anak-anak muda ni yang kebanyakannya terhimbau dengan perkataan Daulah Islamiah tadi. Kerana Daulah Islamiah ataupun konsep negara Islam ni bukan hanya dibawa oleh IS tetapi juga pemikiran-pemikiran radikalisme yang wujud semenjak tahun 60-an, 70-an, dan mereka masuk melalui pelbagai pintu. NGO-nya, pelbagai program-program usrahnya di universiti, di luar universiti dan sebagainya. Apakah perisikan kita sudah pun melihat perkara ini dengan serius? Dan yang keduanya, bagaimanakah tindakan pula kepada NGO-NGO tertentu yang mereka ini kadang-kala tidak pun berdaftar tetapi seolah-olah bergerak semacam secara berleluasa dan bebas. Saya bagi contoh, saya boleh sebutkan nama seperti Hizbut Tahrir. Satu kelompok yang tidak ada kaitan dengan IS secara langsung, tetapi kelompok ini daripada Jordan bawa ke Malaysia, membawa kefahaman bahawa demokrasi pilihan raya ini tidak sesuai dan tidak boleh mencapai matlamat untuk mewujudkan Daulah Islamiah. Fahaman-fahaman sebeginilah yang sebenarnya hakikat mampu untuk meraih sokongan dan mengkadir golongan-golongan muda yang merasakan bahawa Islam tertindas, Islam diperkosa dalam pelbagai aspek dan perlukan satu tindakan yang drastik. Akhirnya, apabila wujud kelompok IS ini, dia hanya orang kata orang mengantuk disorongkan bantal. Saya nak tahu daripada penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang Bertua, saya merasa terpukul dengan soalan itu. Soalan yang panjang, bernas dan agak sukar untuk dijawab, tetapi saya cuba. Tan Sri. Yang Hormat boleh jawab. Dengan izin. Saya meneliti laporan-laporan yang dibuat atas siasatan yang telah dilakukan
terhadap mereka yang telah ditangkap, disiasat dan ditahan. Sehingga tengah hari semalam seramai 107 orang berada di dalam tahanan pihak polis. Yang termuda berumur 14 tahun, seorang gadis 14 tahun. Dan beliau telah bernikah dengan penganas yang berada di Syria. Kita tahu rukun nikah beberapa perkara. Saya tidak berhajat untuk menjadi Ustaz Kazim berceramah di sini, tetapi beliau bernikah cara Skype. Artinya melalui komputer. Akad dia melalui komputer. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Mahar saya tidak pasti. Mas kahwin jauh sekali. Kenapa? Kerana terpengaruh apa yang Berhormat sebut tadi. Golongan muda yang menggunakan sosial media dan teknologi baru ini untuk terpengaruh dengan saranan-saranan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin AS itu. Dan mereka mempunyai beberapa orang pakar di dalam bidang teknologi moden. Dari laporan siasatan yang telah dilakukan. Saya ingin memberitahu juga bahawa sebuah keluarga muda daripada Shah Alam menjual hartanahnya, termasuk kenderaan, dan membawa anak berumur 3 bulan untuk berpindah ke sana. Kerana terpengaruh dengan teknologi baru di kononnya. Sebuah lagi keluarga 5 orang daripada Ipoh membawa ketiga anaknya berpindah ke sana. Dan anak-anaknya masuk ke madrasah yang saya tidak pasti ilmunya setakat mana, tetapi yang pasti ialah dilatih membawa machine gun AK-47. Tan Sri betul. Pengaruh sosial media ini amat dekat dengan pengikut-pengikut kumpulan IS ini. Dan mengikut kajian, lebih daripada 50% pengikut-pengikut ini terdiri pada mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Artinya target group atau dengan izin kumpulan sasaran ini adalah terdiri pada orang muda. Tetapi faktor sebenar mereka bukan kerana ada dalamnya rohul Islamiyahnya mereka. Jiwa keislaman itu tidak ada. 3 faktor yang menyebabkan sebenarnya daripada kajian itu. Pertama, ada masalah keluarga. Dan saya dapati benar. Mereka yang ditahan itu 107 orang setakat ini. Dan mereka yang telah pergi ke sana dan kita lakukan pemantauannya. Bagaimana besarnya kerana mereka terdiri pada dengan izin the broken family. They belong to the broken family dengan izin. Yang kedua ialah kerana masalah kewangan. Maka mereka berjalan untuk ke sana. Sebab kami dapat tahu bahawa pendapatan kumpulan IS ini dengan telaga minyak dan pelbagai-bagai kegiatan rompakan, samun dan sebagainya, dianggarkan pendapatan mereka ialah 10 juta US dollars per day sehari. Itulah banyaknya pendapatan mereka. Dan kita dapat tahu bahawa mereka diberikan allowance apabila tugas ke sana. Faktor yang ketiga adalah kerana dengan izin pengaruh peer group, rakan sebaya, rakan-rakan sekumpulan, rakan-rakan satu seideologi. Ya? Dan ada faktor-faktor lain, termasuklah mereka mahu mencari jalan singkat ke surga. Dari 3 faktor utama ini adalah faktor yang menjadi faktor penarik dan penolak keterlibatan mereka dalam bidang apa yang dipanggil penganas-penganas ini. Kita harus juga mengetahui bahawa ini bukan soal ideologi saja. Ini soal belief dengan izin, kepercayaan. Dan mereka menjadi taksub, cult, CULT. Ketaksuban ini agak sukar untuk dibendung. Tetapi daripada mereka yang pernah pergi ke Syria dan Iraq yang balik, apabila mereka sedang dialu-alukan kembalinya di pintu-pintu masuk, sama ada pintu masuk udara atau pintu masuk darat dan laut, bila mereka ditahan dan disoal siasat, kebanyakan mereka mengatakan bahawa sebenarnya indah khabar dari Ipoh. Sebab sebenarnya mereka menyesal. Sebab apa yang dikabarkan adalah yang muluk-muluk yang baik-baik di sana. Apa yang jadi pada orang-orang kita daripada laporan itu? Mereka menjadi pencuci tandas bila berada di sana. Mereka menjadi pencuci pinggan.
mereka menjadi penyapu jalan. Yang kononnya mereka mahu pergi ke medan perang. Ini hakikat. Dan saya bercerita di Dewan Yang Mulia ini adalah berdasarkan pada laporan siasatan yang dilakukan oleh pihak PDRM kita. Mereka menyesal, tetapi asyik telah menjadi bubur pada mereka. Tindakan perundangan harus dilakukan dan kami terpaksa melakukan pemulihan. Sebab kadang-kadang kumpulan ini mengamalkan sifat taqiyah, artinya berpura-pura di depan kita. Sebab mereka mahu melepaskan diri. Dalam hal ini saya mohon pada ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini agar bersama-sama dengan kerajaan untuk bersama-sama kami pergi ke setiap pelosok negara dengan program belusukan bagi memberikan kempen kesedaran, the awareness campaign. Kerana mereka yang yakin dan percaya dengan keterlibatan dan penyertaan mereka adalah mereka yang sebenarnya dengan izin half-baked Islamic knowledge mereka, pengetahuan Islam mereka adalah terlalu cetek dan mereka mencari jalan singkat. Mereka alhamdulillah yang benar-benar mengetahui mengenai hal awal Islam tidak terlibat. Kita tahu bahawa fatwa telah dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaddawi. Majlis Fatwa Kebangsaan juga telah 2 kali mengeluarkan fatwanya. Dan yang mutakhir sekali apabila Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Syukur bagi pihak ahli-ahli Majlis Fatwa menyebutkan keterlibatan mereka ini adalah haram di sisi Islam. Artinya ada satu keputusan dan komitmen daripada para ulama yang menyebutkan bahawa keterlibatan di dalam kumpulan jihad atau daulah Islamiah ini atau apa saja nama kumpulannya adalah haram di sisi Islam. Dan saya syukur kerana pota telah diluluskan oleh kedua-dua dewan, terutamanya Dewan Negara ini, dan insya-Allah kami akan mempersembahkan pada Tuanku Agong untuk perkenan baginda bagi penandatanganan perkenan sebelum ianya digazetkan. Terima kasih Tan Sri Yang Mulia. Ya, saya silakan Yang Mohd Dr. Johari. Terima kasih Tan Sri Yang Mulia. Terima kasih kepada menteri yang telah datang menjawab, dan saya sangat berpuas hati dengan apa yang telah diterangkan tadi dan banyak maklumat yang saya ingin tahu terjawab. Terima kasih banyak. Dan apa yang telah disebutkan tadi, orang yang terlibat dengan pergi ke luar negara, terlibat dengan IS ini, ada 3 faktor besar sebagaimana telah diterangkan oleh yang berhormat tadi. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kawan sebaya. Jadi begitu juga orang-orang yang terlibat ini di segi pahaman agamanya tidak lengkap atau separuh saja, yang menyebabkan mereka mudah dipengaruh. Ada 2 soalan kecil yang saya nak utarakan. Yang pertama ialah golongan yang menyertai kumpulan ini, rata-ratanya omong dengan 40 tadi, di segi pengetahuan pengajiannya, adakah mereka mempunyai pengajian walaupun cetek asas dalam pengajian agama ataupun sebaliknya? Itu satu. Yang kedua ialah bagaimana rancangan masa depan Kementerian Dalam Negeri khasnya dan juga kerajaan kita secara umumnya untuk mengatasi orang yang tidak faham berhubung dengan Islam ini, terutamanya jihad, supaya mereka dapat diberi penerangan yang jelas dan terang pada masa hadapan. Terima kasih. Saya betul, saya benar-benar kagumlah dengan ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. So, setakat inilah 3 soalan memang berkualiti. Dan saya tahu bahawa yang berhormat perhatian terhadap permasalahan yang berlaku sekarang ini. 2 soalan itu sama ada mereka mempunyai asas agama. Kebanyakannya tidak ada asas agama. Kalau tuduhan bahawa mereka yang bersekolah di pondok atau sekolah agama atau madrasah terlibat dalam aktiviti ini dan mereka merupakan golongan paling ramai, saya ingin menafikan. Saya ingin menafikan. Kerana yang terlibat ini across the board dengan izin. Pensyarah universiti, pelajar swasta. Baru-baru ini tangkap 7 juruwaya, wireman.
Dan pendidikan mereka di tahap tingkatan 5 dan asas pendidikan agama juga adalah minimum. Kenapa juruwayah? Kerana mereka mahu buat bom sendiri. Dan mereka menggunakan remote control. Kenapa electrical engineer, jurutera electrical? Kerana mereka mempunyai sedikit pengetahuan dalam bidang pembikinan bom. Dan mereka yang membuat bom ini, mereka tidak pernah pergi Syria ataupun Iraq. Mereka belajar melalui internet. Yang kita tahan 12 orang di Hulu Langat itu kerana mereka sedang mencuba. Sedang mencuba untuk meletupkan bom itu. Kerana bom itu dibuat oleh mereka sendiri. Dan mereka telah meletakkan beberapa target, sasaran untuk melakukan pengeboman. Kononnya di kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan maksiat, kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan taghut, seperti Putrajaya dan Dewan Yang Mulia ini dan juga Dewan Rakyat, kerana mereka tidak percaya pada sistem demokrasi. Dan mereka mengatakan bahawa sistem yang ada pada mereka ialah sistem khulafa, pemerintah cara khalifah. Itu sebabnya mereka mengedepikan semua political boundaries dengan izin ataupun sepadan politik. Mereka menganggap semua kawasan yang mereka kuasai ini sebagai Khurasan. Ini mengikut sejarah atau sirah yang dulu. Dalam hal ini, Tan Sri Yang Bertuah, saya fikir, untuk menjawab soalan Yang Berhormat tadi, asas agama mereka terlalu cetek. Yang kedua, apakah rancangan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya telah sebutkan tadi, bahawa kita sedang mengadakan kempen-kempen kesedaran. Saya mengalu-alukan jika ahli-ahli Yang Berhormat mahukan taklimat mengenai kempen yang telah kami lakukan dan video-video untuk menunjukkan bagaimana keganasan ini telah dilakukan, saya akan minta pihak PDRM untuk hadir. Saya fikir sebahagian daripada Yang Berhormat telah pun ditaklimatkan apabila undang-undang POTA kita perkenalkan. Dan kita juga sedang melakukan beberapa perancangan dengan pihak Kementerian Pendidikan sendiri untuk turun ke sekolah-sekolah dengan bantuan Yayasan Pencegahan Jenayah dan kelab-kelab pencegahan jenayah di sekolah-sekolah untuk melakukan kempen-kempen kesedaran berkenaan. Dan ini amat penting. Sebab saya fikir pencegahan harus dilakukan di peringkat pendidikan awal sekolah. Kerana kita khawatir jika kita tidak lakukan sesuatu langkah yang proaktif apabila berlaku pengeboman, berlaku pembunuhan atas nama mahu mendapatkan dana bagi mereka menyertai keganasan, maka saya khawatir nyawa ramai hilang, tetapi langkah kesedaran tidak timbul. Kerana mereka menganggap bahawa dengan izin suicide bombing itu adalah ajaran jihad dan mereka dijanjikan syurga. Ini fatwa-fatwa yang tidak kredibel, tidak ada nas, sama ada daripada Quran atau hadis atau qiyas atau ijma'ul ulama, empat sumber hukum, mereka tak ikut. Mereka membuat fatwa sendiri. Saya ucapkan terima kasih pada Yang Berhormat yang tanya soalan itu. Saya harap Yang Berhormat boleh ikut saya. Bukan bertujuan untuk tukar parti, tetapi sama-sama menunjukkan kesedaran kepada semua pihak rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum.